Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Soalan dari cikgu nak ajar, apakah berkaitan antara fungsi kuadratik dengan hubungan banyak kepada satu? Okey, so kita dapat situasi ni, apakah perbezaan antara ungkapan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Okey, ungkapan kuadratik ditulis dalam bentuk ax square plus bx plus c. Manakala fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax square plus bx plus c. So fungsi dia ada persamaan. Kalau ungkapan kuadratik dia tak ada persamaan. Okey, kemudian jenis-jenis hubungan ya. Yang pertama hubungan satu kepada satu, hubungan satu kepada banyak, dan hubungan banyak kepada satu, dan hubungan banyak kepada banyak. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, dalam aktiviti ini dia nak mengenal fungsi kuadratik sebagai banyak kepada satu. Soalan yang digunakan pembahagian pensil. Okay, langkah yang pertama berdasarkan graf fx di bawah, lukis satu garis yang selari dengan pasti x pada graf b dan c seperti ini. Contoh pada A. Tandakan titik persamaan pada antara fungsi fx dengan y lurus. Menyatakan bilangan titik persamaan dan koordinat titik persamaan. Ulang langkah 1 hingga 3, meletakkan pembaris pada fx yang berbeza. Pastikan dia lurus dan lukis semasa sentiasa selari dengan pasti x. So kat sini, untuk contoh yang pertama ni dia gunakan x sama dengan fx sama dengan 4 So dia gunakan fx sama dengan 4. So dia dapat 2 titik persilangan dekat sini. Okey, so dia titik sini, satu titik sini. So titik sini adalah koordinat adalah 4, 4. Koordinat ni okey, bawah ni adalah negatif 1. So sini adalah negatif 1, 4. Okey, so kita dapat dah koordinat dia ada 2 titik persilangan. Okay, so jadi kalau kita masih ambil titik yang sama, titik 4 juga, so cikgu gariskan. Tapi ni kamu guna pakai pembaris lah. Okay, so jadi dah dapat ni, kita akan dapat 2 titik kat sini. Zoom lagi sikit. Okay, so jadi kita dapat 2 titik. Satu titik di sini, satu titik di sini. Okay, so titik sini adalah ini adalah 1 lah. So titik yang pertama adalah 1, 4. Okay, lagi 1. Okay, 3. So ni adalah 3, 4. So titik persilangan dia kat sini kita dapat 2. So titik pertama adalah 1, 4. Dan lagi 1 adalah 3, 4. Okay, kemudian titik persilangan yang ni, okay, so kita ambil yang sama, 4 fx sama dengan 4. So cikgu gariskan, tapi ni kamu guna pakai pembaris lah. Okay, so kita bawa ke bawah. Kita dapat 2 titik persilangan. Ni pun kan sama pakai pembaris. Okay, so titik ni adalah ni 3 3, 3.1, 3.2, 3, 1, 2, 3, 4. So 3.2, 3.4, 3.6. So ni 3.6, 4. Dan inilah 1, 0.2, 0.4, 0.6. So ini adalah 0.6, 4. Okey. So bilangan persilangan dia ada 2. Okey, bilangan ada 2, iaitu 0.6, 4 dan 3.6, 4. Okey, so jadi apakah perkaitan antara koordinat x dengan y pada kedua titik persilangan setiap fungsi? Apakah jenis hubungan suatu fungsi kuadratik? Okey, so jadi dia banyak kepada satu lah. Okey, so semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada dua objek yang berbeza. Okey, jadi fx tu imej lah. Okey, fx tu adalah imej dan nilai ini adalah objek. Okey, so jadi sebagai kesimpulan, jenis hubungan suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu.
Lepas tu kita pergi kepada apakah bentuk graf fungsi kuadratik. Dalam eksperimen ini, aktiviti ini kita gunakan GeoGebra. Kalau kamu ada rasa buat GeoGebra, mengenal pasti dan memeliharkan pengacara nilai A dengan bentuk graf fungsi kuadratik. Gerakkan slider perlahan ke kiri dan kanan, perhatikan bentuk graf. Nakarkan sekurang-kurangnya 2 graf nilai A positif dan 2 graf nilai A negatif. So jadi daripada eksperimen ni, daripada aktiviti ni, kalau A positif, kita akan dapat graf bentuk senyum macam ni. Macam ni lah. Kalau negatif, kita akan dapat bentuk masam. Jadi dapat bentuk kurang senyum lah. So hasil daripada andasan minda didapati bahawa hanya terdapat 2 bentuk graf. Nilai A menentukan graf. Kalau nilai A positif atau kosong ke atas, akan bentuk senyum. Kalau A negatif, dia akan bentuk masam macam ni. Kemudian kita pergi kepada apakah titik maksimum dan atau titik minimum bagi suatu fungsi kuadratik. Setiap lakaran fungsi kuadratik akan memiliki nilai koordinat yang tertinggi atau terendah berdasarkan bentuk lakaran. So ini adalah titik maksimum kalau bentuk masam je ni. Ni titik yang paling maksimum ni kita kenali sebagai titik maksimum. So jadi kalau bentuk senyum, titik yang paling bawah ni dinamakan sebagai titik minimum. So soalan nombor seterusnya, GeoGebra. Masih lagi GeoGebra. Menerangkan titik maksimum atau minimum bagi suatu fungsi kuadratik. Type fungsi kuadratik menggunakan periksian geometri dinamik. Lengkapkan jadual di bawah seperti dalam A. Ulang langkah 1 dan 2 berbagai fungsi kuadratik. So jadi kat sini kita tengok nilai A dia adalah negatif 2. So A adalah negatif 1/2. So dia akan bentuk masam. So titik maksimum dia adalah maksimum. Kalau bentuk masam, dia adalah titik maksimum. Kalau nilai A adalah positif, so dia akan bentuk senyum. So itu namanya titik minimum. Dan titik koordinat dia ni, tapi ini kita kena guna GeoGebra ni lah, baru boleh dapat nilai koordinat ni . So yang ni nilai A dia kat sini, A dia adalah 1, so dia akan dapat bentuk senyum. Titik dia adalah titik minimum. Cuma koordinat ni kena guna GeoGebra lah. Ni A dia adalah negatif 2. So dia akan bentuk masam sebab negatif. So jadi sini adalah titik maksimum. Koordinat memang tak boleh lah, sebab kita kena lukis. Lukis guna GeoGebra ni. Lepas tu hasil daripada rangsangan minda 5 didapati bahawa titik maksimum diperoleh apabila A kurang daripada 0 atau bila A negatif lah, atau titik minimum diperoleh apabila A positif. Seterusnya, apakah paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik? Paksi simetri suatu graf fungsi kuadratik ialah garis lurus yang selari dengan paksi Y dan membahagikan graf tersebut kepada 2 bahagian yang sama saiz dan bentuk. Paksi simetri akan melalui titik maksimum dan titik minimum graf fungsi seperti dalam rajah di bawah. So jadi ini titik, ini nama dia adalah titik apa ni tadi? Dia bentuk masam. So kalau bentuk masam, kita namakan dia titik maksimum kalau bentuk masam, atau A bernilai negatif lah. Kalau A bernilai positif, dia akan bentuk senyum, dan ni adalah titik minimum. So simetri dia tengah-tengah ni.
Dia sama titik terang ni adalah paksi simetri. Okay, so jadi persamaan untuk cari nilai paksi simetri, kita boleh guna formula ni. X sama dengan negatif B per 2A. Okay, so jadi kita nak rangsangan minat 6. Okay, tujuan dia adalah melukis dan mengenal pasti simetri graf fungsi kuadratik. Okay, yang pertama dengan menggunakan pembaris, lukis pasti simetri bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah. Seterusnya tulis persamaan pasti simetri berkenaan seperti dalam A. Okay, so jadi kat sini pasti simetri dia adalah X sama dengan 1. So dia gariskanlah tengah-tengah ni. Okay, so X sama dengan 1. Okay, yang ni pasti simetri dia. Okay, kita cari okay, so jadi kalau kamu nak cari nilai pasti simetri ni, tadi kita boleh guna formula ni lah tadi. X sama dengan B per negatif 2A. Okay, so jadi ni kita guna formula X sama dengan B per negatif 2A. So sini A dia adalah 2, B 4 dan C negatif 3. So masukkan persamaan. Okay, B adalah 4, jadi 2 darab A, ia adalah 2 lah. Okay, so 4 bagi dengan negatif 4, saya dapat negatif 1. So dapatlah negatif 1. So jadi titik sini 1 ni, inilah pasti simetri dia. Garis. Tapi kamu guna pakai pembaris. Okay, so jadi X sama dengan negatif 1. Seterusnya untuk C, okay, A dia adalah negatif 2 dan B adalah 4, C adalah 2. So masukkan dalam persamaan. So B adalah 4 dan negatif 2 darab A 2. So jadi dapat A dia adalah negatif 2. So sini negatif 2. So 4 bagi dengan 4, saya dapat 1. So ni lah simetri. Okay, X sama dengan 1. So hasil daripada rangsangan ini, okay, pasti simetri bagi suatu fungsi kuadratik adalah selari dengan pasti Y dan melalui titik maksimum dan titik minimum. Jadi secara generasi, okay, setiap setiap fungsi kuadratik menjadi pasti simetri dan pasti simetri akan melalui titik maksimum dan atau titik minimum bagi fungsi kuadratik tersebut. Okay, so jadi ni contoh ni, ni titik maksimum yang paling, titik minimum yang bawah sekali. So X akan sama dengan H, simetri dia. Ini pun sama. Okay, maksimum dia paling bawah ni. So X sama dengan M. Kalau kita nak contoh ni tadi boleh. Yang bawah sekali ni. Okay, so titik maksimum paling bawah ni adalah negatif 1. Okay, negatif 1, 5. Okay, di sini kan. Okay, so negatif 1, 5. So X ni, inilah pasti simetri dia. Okay, inilah pasti simetri dia. Okay, negatif 1.
titik minimum dia. Titik minimum dia yang ni. So dia dah 14. So proses simetri dia yang ni. Proses simetri. Okey, X sama dengan 1. So jadi tidak semestinya nak kena guna formula tadilah. X sama dengan apa? X sama dengan B per negatif 2A. Nak guna ni pun boleh, nak cari guna yang jauh daripada graf ni terus pun boleh. Okey, so jadi ni lah. Kalau nampak yang titik minimum ni, H ni lah nilai dia. M ni lah nilai apa, basis simetri dia. Okey, so itu saja daripada cikgu. So jadi kamu punya tugasan 1.1b. Okey, buat soalan 1, 2 dan 3. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih.